على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره عظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بشرح لي صدري سبحانك لا علم لنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى maka jika seorang perempuan itu bunting, ini tafriq, tafsil pecah masalah pada ta'rif dulu. Mana ta'rif dulu? Yang kata nipah tu darah yang keluar daripada faraj ataupun maluan perempuan, yang mana keluar darah tu selepas daripada kosong ataupun habis keluar sekalian anak ataupun kosong rahim dari peranakan ataupun kandungan, dan keluar dia tu menyusuri selepas daripada kosong rahim. Jadi bila selepas daripada kosong rahim, dia nak tafsil lagi ataupun nak tafriq. Maka jika seorang perempuan itu bunting dua anak, kemudian ia beranak seorang anak itu, anak pertama lah, maka keluar darahnya selepas beranak pertama tu. Lepas daripada tu kemudian 10 hari atau sebulan beranak pula anak yang kedua. Betul, jadi lugu mana darah yang keluar antara anak kedua selepas anak pertama tu. Maka darah yang keluar sebelum beranak yang kedua itu bukan darah nipah. Bukan darah nipah. Sebab apa? Sebab rahim ataupun uncang peranakan dia tu masih lagi ada anak lagi dalam tu. Dia kena kosong, habis keluar, barulah darah yang mai selepas daripada tu dinamakan darah nipah. Tu macam dia situ. Dan darah yang keluar kemudian daripada beranak yang kedua itulah darah nipah. Kalau darah lepas daripada kosong lagi, kemak 2 ke, kemak 3 ke, lagi tak keluar habis, hang mai lah darah celah tu walaupun beranak dah 3-4 orang pun, tetap tak dinamakan darah nipah. Darah tu darah macam biasa, macam keluar darah ni. Jadi wajib sembahyang tu lekat dah dah. Maksudnya. Dan demikian lagi macam masalah perempuan yang mengandung 2 anak tu, macam tu juga pada pihak lagi tak kosong rahim dia, selagi itu darah yang keluar tu bukan dinamakan darah nipah. Mesti bila kosong daripada kandungan atau peranakan baru nama darah nipah. Semacam macam tu. Jika perempuan itu bunting seorang anak jua, ni tidaklah 2, beranak seorang lah, yang mengandung seorang. Kemudian ia beranak dan keluar anak itu. Tetapi walaupun keluar anak tu, dia tarik balik. Dia panggil istidrak. Dengan kita faham kata keluar dah keluar habis cerita dah. Walaupun keluar anak tu, tapi ada satu masalah sikit. Tetapi ada satu jari anak itu putus, tiada keluar. Mana tak keluar sekali dengan tubuh badan dia. Maka lepas beranak itu, maka perempuan itu keluar darahnya. Maka darah tu bukan darah nipah. Sebab apa? Kerana belum keluar habis segala juzuk anaknya. Dia kena kosong daripada sebarang kandungan. Dan tubuh badannya tu keluar habis. Mai darah lepas pada tu baru kira darah nipah. Kalau duduk tengah beranak mai darah tu bukan nipah. Memang orang perempuan beranak keluar darah. Tu bukan nipah ni. Ni keluar perih keluar anak. Mai darah lepas pada tu kira nipah. Habis itu bermula sekurang-kurang nifas itu qadar yang memada dan amanah kata nak hukum kata nifas paling sikit berapa? 1 lahdah. Apa makna 1 lahdah? 1 titik. Paling sikit sekali. Mai sedetik. Lahdah ni mai sedetik. Beranak-beranak lepas pada tu kelak sikit. Lepas pada tu tak mai sampai sudah-sudah. Nifas dah tu. Nipah dah. Sebab dah cukup syarat sekurang-kurang nipah. Tak mesti banyak mana. Paling sikit setitik ataupun 1 lahdah. Dan sebanyak-banyaknya ni mengikut mazhab kita Syafi'i ni,
60 hari dan 60 malam. Kalau 60 hari 60 malam. Lama. Tu kemuncak lah. Kemuncak darah nipah dia ambil 4 bulan setempoh sehabis-habis nipah. Sehabis-habis haid. Haid paling banyak 15 hari, 15 malam sebulan. 15, 60. Sebab tu nipah boleh jadi sampai 60 hari. Lebih pada tu tak boleh. Boleh 61 tak boleh. Pasal nipah sebanyak haid sebanyak-banyak 15. 15 kali 4 60. Sebab tu nifas paling banyak 60. Sebab 6 bulan kan tertahan darah perempuan daripada keluar. Dia bersangkut situ. Dan darah yang putus-putus dalam dengkungan 60 hari 60 malam itu darah nipah. Makna dalam tempoh 60 hari 60 malam tu. Kan kalau mai bukan ada mai keluar straight. Kalau keluar straight mati ya. Kering darah tu. Dia mai keluar banyak kuih sikit. Kuih korang. Parang pagi tak keluar, mai tengah hari sikit baru keluar darah kan. Memang nipah macam tu kan. Kalau dia keluar straight macam luka tu. Lang lah. Hari-hari dia keluar tapi tak keluar lama. Kadang-kadang 2-3 jam kan keluar. Dia kan demam straight macam darah duk tak mati lah. Mati kering kawan tu kan. Orang kan habis-habis tak ada apa kita kata tak keluar. Kalau buh kapas ada. Dia betul kan. Dan jika ada masa putusnya 15 hari 15 malam, maka darah yang kemudian itu ialah darah haid. Tapi jangan sengkang di antara tempoh haid, walaupun nipah tu boleh main 60 hari. Tapi jangan berhenti darah tu dengan darah nak main selepas dia lebih 15 hari. Kalau lebih 15 hari, tak boleh hubung sekali kata darah nipah dah. Lepas tu darah apa? Tengok. Kalau cukup syarat darah haid, haid lah pula. Kalau tak cukup syarat, istihadah lah pula. Kaedah dia gitu. Dia kalau 2 hari tak hari tu dia semayang tu boleh dah. Tak boleh ke? Tak boleh ke? Itu tempoh nipah tu. Kena tunggu. Kebiasaan dia tahu dah darah dah. Kalau dia tak biasa lagi pun, dia kena zon lah. Masuk kapas tengok tak ada mayang. Bila mayang tengok dia petang main pula. Tadi tak pakai lah. Kan? Pendapat mutamak, pendapat nak pakai. Dan jika ada masa putus nipah tu, mana sengkang 15 hari 15 malam, maka darah yang kemudian itu adalah haid. Kait kata nama haid tu jika ada 24 jam. Kalau ada tempoh pula mai darah yang sengkang di antara nipah tu dengan mai pula darah tu, kan mai pula darah himpun tengok ada qadar 24 jam baru kira haid. Dan jika tiada 24 jam, kalau hitung tengok dia mai pula darah sengkang. Dia sengkang 15 hari. 16 hari dia mai. Dia mai darah haid ke saya tengok. Tengok bila ambilan hitung 17 jam saja. Maka darah yang mai kedua bukanlah darah haid, tapi darah tu nama darah istihadah. Ni. Maka iaitu darah yang mai selepas darah nipah, yang mana lebih 15 hari dia punya jarak dia ataupun sengkang dia tu. Kemudian darah yang mai pula tu tak cukup pula tempoh sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam. Darah tu nama apa? Darah istihadah. Tu nama dia istihadah. Jangan jadilah lagu tu. Rupanya nipah ni dia sengkang saya. Dia biasa dia boleh tahu lah haid dia apa hari kan. Bila dia tahu haid dia apa hari, nipah dia lebih kurang tu. Mana pada tu boleh agak kan. Dia bergantung berkait dengan masalah haid. Nipah ni. Dan demikian lagi jika perempuan itu beranak, tiada mari darah selepas beranak. Sama macam masalah ni. Masalah sengkang lepas pada nipah tu, sengkang lebih 15 hari tu. Sama masalah tu. Macam tu jugalah. Dan tak kala lepas 15 hari, 15 malam, baru mari darah. Beranak tak ada darah. Tak ada darah sampai 15 hari lebih. Baru mari darah. Maka iaitu darah haid. Kait kata nama haid tu. Jika ada 24 jam macam masalah tak sahih. Dan jika tiada ada 24 jam, maka iaitu darah istihadah, bukan nifas dan bukan haid. Kaedah dia gitu lah, tak payah lah.
Dan demikian lagi darah yang keluar selepas masa sebanyak-banyak nifas. Nifas banyak-banyak 60 hari, lebih 60 hari duk keluar lagi darah. Darah tu bukan darah nifas tu. Macam tu jugalah, mana darah istihadah juga. Dan putusnya, yang ni putus darah nifas tu, berhenti dah. Tapi berhenti tak lama. Berhenti sat. Bahasa kita putus tu makna berhenti sat. Lepas pada sebanyak-banyak nifas tu, dia berhenti sat. Janganlah tak sampai masa sebanyak-banyak nifas. Kalau baru 40 hari berhenti sat mai pula. Tu nak nifas tu dalam tempoh 60 hari. Ni lebih dah 60 hari. Dia berhenti sat. Kalau dia berhubung terus, itu istihadah terus. Ni masalah dia berhenti sat, berkemungkinan haid. Dah dia gitu. Walaupun sat, sebab dia lepas Lepas dia lepas 60 hari dah. Walaupun sedikit masa putusnya. Tengok dia kata. Maka darah yang mari selepas putusnya itu ialah darah haid jika ada 24 jam. Dan jika tiada ada 24 jam, maka iaitu darah istihadah. Itu. Adapun muqabil pada masalah tu. Adapun darah yang keluar lepas daripada masa sebanyak-banyak nifas yang berhubung. Dia bersambung. Itu saya sebut saat ni. Lebih daripada 60 hari tak berhenti langsung. Straight mai. Dengan darah nifas tiada putus, tak ada sengkang langsung. Maka itu istihadah terus. Dia syarat nak kira haid, berhenti sat. Mai tu cukup dah 24 jam baru kira ni haid. Kalau dia mai straight 60 hari, mai lagi 61, mai lagi 62. Nifas takat bila? Takat 60 hari saja. 61, 62, 63 tu bukan dia darah nifas dah. Tu dia kira istihadah terus. Maknanya kena mandi, kemudian tahafuz kan. Mandi angkat adah nifas, kemudian kena apa nama basuh, tahafuz ni makna dia ambil kapas sumbat lah. Pakai pampers, ambil air sembahyang. Tak ambil air sembahyang pun memada dengan keadaan besar tu lah. Kalau tak keluar pula kan. Kalau duduk keluar tu batal kot. Ya, sembahyang ada kecil dia tu. Tu nama istihadah tu. Bukan darah haid dan bukan darah nifas. Apa maksud istihadah? Kan? Dia nak tafsir lagi. Kata istihadah bukan darah haid dan bukan darah nifas. Habis masalah tu. Selesai lah. Masalah haid nifas ni. Ada muskil apa tanya. Kita baca tulis-tulis tak payah kita baca tulis-tulis sikit. Ada saya setengah macam lepas pada bersalin kan. Dia kata kena mandi dulu, mandi bila dah. Ada. Tengok nifas tu. Tak mandi ke? Mana kalau kata mai nifas tu tak payah duk mandi je. Ni. Aduhnya tak sengkang lama. Yang beranak-beranak bagi sekali mai tu. Kan? Kita nak tunggu 2-3 hari nifas. Dia pintu terbuka. Dia keluar. Jarang lah ada masalah. Bila ada beranak-beranak 14 hari baru mai. Ya ada. Lalunya beranak-beranak tak lama dah sat mai. Anak khaid jadi anak khaid. Anak khaid jadi. Dia tengok kalau kata ada haid mai nifas. Dia beranak tak ada nifas ni, tak ada haid. Macam Fatimah kan. Fatimah beranak mana ada nifas. Pasal tak ada nifas, dia memang tak ada haid. 4 orang anak. Dengan Sayyidina Ali berapa orang? Anak Sayyidina Ali. Dengan Fatimah. Berapa orang? 4 orang. Lelaki 2, perempuan 2. Ummul Kulsum seorang ni. Sayyidina Ali dengan Fatimah 4 orang. Campur dengan Khalid 34. Sayyidina Ali nak 38 orang. Kata anak Sayyidina Ali 2 orang Hasan Husin. Mengarut. 38 orang. Bini 7. Lebih tu hamba sahaya 19 orang. Dia kata aku tak ingin nak nikah lagi. Tapi Fatimah tu ada. Saya pergi dia kecil hati. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Rasulullah kecil hati, aku tak boleh syurga. Ali kata. Senang. Ali mati Fatimah nikah. Ali ni kuat. Dia gagah. Laki-laki ni nak tahu gagah orang. Tengok tang tu. Sembang tak kan. Kencin pun menyelih. Tak terang nak. Dia tahu tu lah. Tu kata. Lah kencin boleh duduk keluar. Elok lagi. Beringat lah. Pakai tungkat pun beringat.
Dia tungkat kaki. Tungkat hak dia kemas lagi. Betul orang tua itu. Tengok tak kencing. Kencing kalau meneleh ya, hak tu kurang. Sebab tu nak bagi kencing tahan lama dia kena kencing tahan benda keras. Dia betul pula dah. Hai. Lepas simen jadi. Saya jadi hari abang macam. Tak masalah mamak kena kau. Cah. Yang tu cerita sikit-sikit lah. Makin dekat awak. Habis. Dia tu betul kena bab dia tu. Saya tak boleh masuk banyak-banyak. Syahdan. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Ni cerita bab mandi wajib lah. Sama ada mandi daripada angkat hadas besar ataupun hadas janabah. Kan? Sama lah. Mandi sebab junub ke. Kan? Ataupun mandi itu kita nak mandi sunat sama. Fardu mandi sama dua orang. Tang niat sama, merata ayat yang dua. Sama. Bukan mandi sunat boleh mandi macam biasa. Dah, sama macam mandi wajib. Kalau mandi wajib, kita kena cangkung basuh halaqah dua. Kan? Macam tu juga mandi sunat. Kalau jurus mandi niat gitu ya, tak pakai. Jurus macam mandi biasa dah. Dia kena tinggung. Bagi sikit basuh penggoran. Baru sah mandi sunat Jumaat ke. Mandi sunat hari raya ke. Mandi sunat Ramadan ke. Dia mandi tak sunat Ramadan? Niat. Sunat Ramadan macam mana kau? Mandi malam lepas maghrib. Masuk bulan. Tiap-tiap malam. Oh, jangan mana? Tiap-tiap malam mandi. Sebab tu jangan mandi petang. Mandi petang makruh. Maka kau puasa. Mayang apa dulu ke. Pipi berak ke mandi. Kan? Tiap-tiap malam sunat. Saja aku mandi sunat Ramadan kerana Allah. Rugi. 28 tahun untuk kosong. Katanya sunat mandi tak banyak tempat. Tak ada hendak lah. Oh, ada. Saya amat 60 tahun tak buat mandi. Ada dalam kitab. Ada dalam kitab I'anatul Talibin ada. Jelas dia sebut. Wa yusanu ay yaghsila fi kulli lailatin fi Ramadan. Tak pernah nak Dah lah. Tu nak taubat orang mandi. Ni tak taubat berkenaan mandi kalau Ramadan kan. Sunat mandi tiap malam. Rugi. Ya pun tak abak lah awal-awal. Dia habis Ramadan baru dia abak. Boleh potong ni. Tak sampai. Boleh potong ni. Tak sampai abang ni tau. Mandi sunat. Dia bercakap habis. Mandi sebab mandi macam-macam mandi. Dia tak kira khilafiyah ke. Mandi sunat sitah macam-macam pun. macam-macam je mandi. Dah hadis lagi pula. Kita kuat kita tengok dalam jalanan mazhab. Tunggu tahun depan kalau panjang umur. InsyaAllah. Sama. Dua perkara. Ini orang kata berlandaskan atas jalanan Imam Nawawi. Marafi'i dia 3. Belum dapat marjuh. Pendapat rajah Nawawi lah. Iaitu fardu mandi wajib 2. Marafi'i 3. Di syarat satu izalatun najasah. Yang anah bahas. Pertamanya daripada 2 fardu mandi itu, niat mengangkat hadas yang tersebut. Mana? Hadas dulu, hadas abang. Lama dia baca bicara lama kan, masalah keluar mani, masalah mimpi apa semua, masalah setubuh, masalah apa lagi beranak. Kan masuk belakang tu. Hadas sa'an. Masalah haid, masalah nipah apa semua tu. Niatlah hak mana-mana. Orang panggil niat yang khas ataupun niat yang am. Sebab niat dia ada 2. Niat yang am ni mana dia pakai niat am, masuk semua. Walaupun tak atas sebab apa pun. Saja aku mengangkat hadas yang besar. Dia tak sebut sebab kan. Masuk semua. Dia panggil niat yang am. Itu lagi senang. Kan? Saja aku mengangkat hadas yang besar kerana Allah. Apa-apa saya punya mandi pun tak kira. Tapi kalau kita nak niat yang khas boleh juga. Saja aku mengangkat hadas janabah. Kan? Ataupun saja aku mengangkat hadas dengan sebab keluar mani boleh kan. Baik ni niat angkat hadas yang besar kan, jadi mudah balik lah. Tu niat
yakni maksud daripada mengangkat hadas tu menghilangkan yang menegahkan sah umpama sembahyang. Sebab hadas ni dia bukan wujudi, dia amrun i'tibari. Pendapat muktamad kan, pendapat dhaif kata amrun wujudi. Pasal apa amrun wujudi? Amrun wujudi syarat dia kena benda yang hawas. Hawas ni mana benda yang dapat dilihat atau dapat dikesan dengan panca indera yang 5. Panca indera 10 tapi dikira 5. 5 lagi duduk dalam, 5 lagi duduk luar. Panca indera 10. Ke 5. Cendera dalam 5, cendera luar 5. Dalam yang 5. Hamba apa? Balik buka bujer. Modern depan nak. Balik Nama tu. balik buka bujermi iqna. Buka bujermi iqna ada Buka dalam. lah bujer ini. Boleh buka lah. Tengok tu lah. Kan abang lah. Kenapa? Kita iqna syarah dia. Bujermi iqna. Syekh Sulaiman Bujermi. Tentu ada. Hadas ni dia menghilangkan yang menegahkan sah umpama sembahyang. Amrun i'tibari yaqumu ala a'dha'il adami yamna'u sihhati nahwi salah. Tu takrif hadas. Ada fiqh ni dia kena ingat takrif. Kan? Amrun i'tibariyun yaqumu ala a'dha'il adami yamna'u sihhati nahwi salah. Amrun i'tibariyun yaqumu ala a'dha'il adami yamna'u sihhati nahwi salah. Fiqh dia kena ingat takrif. Larat tulis robit ni. So kita lain kena ingat. Tak tahu robit kacau. Yamna'u sihhati nahwi salah. Min haitsu la murakhis. Campur. La murakhis. Sekira-kira tidak dimudahkan. Mana syarak tak bagi kelonggaran. Kalau syarak bagi kelonggaran, ada besar guna sembahyang lah. Murakhis saja macam. Mimra khaf sad min ghairi murakhis. Bila murakhis tidak dimudahkan, rukhsah isim maf'ul. Min haitsu la murakhis. Min haitsu la murakhis. Dia ta'rif dalam kitab mana ni? Tengok dalam kitab Sabilul Muhtadin. Dia duduk dalam kitab Jawi lah. Oh, tak Sabilai tapi jangan. Orang tahu kata Sabilai. Dalam tu pendapat mazhab Imam Ahmad amrun wujudi. Imam Ahmad dia nampak dah. Dia nampak. Imam Ahmad nampak dah. Kalau tak nampak, Syafi'i dia belandas umum. Walaupun mungkin barangkali Imam Syafi'i pun nampak kan. Tapi dia atas kaedah umum. Itu karamah dia. Dan memada pada niat mengangkat hadas pertengahan, tu hadas junub, janabah tadi ni, dan juga hadas dengan sebab wiladah. Dia dua ya. Junub ni sama ada junub dengan sebab wati ataupun junub dengan sebab keluar mani. Kan? Orang yang ada hadas janabah tu nama junub. Dia junub tu kena pada orang yang ada hadas janabah. Diri hadas tu nama janabah. Kan? Orang yang ada hadas janabah dia panggil junub. Ni dak kan, orang yang janabah kena mandi daripada hadas junub. Ada punca cakap aku tu. Kan dia tahu apa goreng kan. Junub mana janabah pun tak tahu. Saya dengar Allah kesialah hamba ambil dia macam. Tengok orang. Aduh. Macam. Dan hadas besar itu memadalah ni hadas pertengahan saja. Aku mengangkat hadas yang pertengahan mengikut atas pendapat ni lah kan. Sebab hadas pembahagian hadas pun khilaf ulama. Bagi ulama kata 3, bagi ulama kata 2 kan.
Dia panggil ikhtilaful ibarah bi ikhtilafi i'tibarat. Ambil kira 3 ataupun 2 ni sebab cara ambil kira tu tak sama. Yang kata hadas kecil dengan hadas besar saja 2, iktibar nak menyelesaikan hadas tu dengan 2 cara saja. Kecil ini sedikit perbuatan, wuduk saja. Dan besar mana banyak perbuatan, iaitu kena mandi. 2 je lah awak. Junub tak payah mandi, mandi seorang tu ke? Dia kira tu. Dia ambil iktibar perbuatan nak menghilangkan hadas. Kata hadas 3 tu dia mandi iktibar. Sikit ke banyak barang yang haram dengan sebab hadas tu. Tu jadi hadas ada 3, ada tengah hadas kecil. Dan juga hadas besar. Pasal apa panggil besar? Bukan besar, mana banyak. Dengan takdir lah. Tengok ayat tibat lah. Syarqawi sedap lah Syarqawi. Ada kita cari, kena cari Syarqawi ala tahrir. Imam Zakaria Ansari. Nama apa? Matan Nasai tu Tanqihul Lubab. Imam Abu Zur'a Iraqi. Zakaria Ansari syarah buh nama Tahrir. Syekh Abdullah Syarqawi guru kepada Ibrahim Bajuri buat pula Syekhul Islam. Dia buat pula hasyah nama Syarqawi ala Tahrir. Oh sedap Syarqawi ni. Dia tambah bab muamalat dia cukup sedap dia susun. Ngaji babalah dulu. Mula ngaji ketat surau. Khat ngaji tinggal 2 sah. Ujung ngaji tinggal 7 orang. Awal kita nak masuk tak boleh duduk luar kita buat kita. Dia ingat pokok hangpa tunggulah 2 hari ni. Aku tahu lah, aku dah ikut lama lah kan. Dah kali tinggal duduk depan tu 7 orang. Tinggal yang ahli je lah. Tengok niat umum ni, tengok niat umum. Nawaitu rafa'al hadasil akbar. Saja aku mengangkat hadas yang besar. Dia panggil raf'u, makna izalah. Bukan angkat buh. Angkat buang. Izalah si kata bukan angkat buh. Angkat buang. Dia panggil raf'u, makna izalah. Ni pada kata apa dia angkat-angkat buh apa? Siapa angkat buh? Orang angkat buang. Nak nak kita jauhi kan. Kena gitu ya. Tengok pemain gitu ya. Siapa angkat buh? Orang angkat buang. Ya, tu tunggu tiba-tiba. Ni harap kita jauhi ingat ulama suka-suka kot tu dah tu. Orang dah kira tu. Atau nawaitul ghusl al-wajib, saja aku mandi yang wajib. Ada lapas niat ni contoh banyak, ada 9 banyak. Macam-macam lapas. Tapi kita buat mai lapas orang senang buat mai dah lah. Dia buat mai lapas yang macam-macam duk hafal hak ni pula seminggu pula kan. Tak mandi wajib. Dia tak perlu ada fardu hari lillahi ta'ala kot. Tak tu sunat. Waktu sebalik datang ni lah. Tengok gak lillahi ta'ala tu. Dalam jamban. Lah masalah tanah kali jamban. Beli ayak saja tak apa. Tak dapat sunat. Tak dapat sunat. Nak lillahi ta'ala, nak lillahi ta'ala ke mana? Dia kata masuk. Oh haram ah. Tapi duk kata dalam ayak. Niat. Mau boleh dalam ayak baca Quran kan. Boleh dalam ayak. Bila ayak boleh lah ada jamban tu kan. Salah tu. Tu orang tua dulu mana ada buat jamban kali bila ayak. Kan. Jamban mesin. Lepas jamban orang kita letak rumah. Lepas beli jamban ni mana? Orang tua dulu ambil kira. Tak bilang. Dulu mana ada? Dulu mana ada bila ayak rumah kan. Lepas beli. Tak mau macam tu. Kita lah tak payah. Nak kawan ni. Nak keluar pergi jamban. Tu. Ni. Tapi beli tak. Tapi jamban banyak lama. Dan wajib ada niat itu, niat angkat hadas tu tak kala. Kena ayak. Makna tak kala ni bahasa kita sama-sama kena ayak. Itu betul sama tu guna pula bahasa utara lah, sama-sama kena ayak. Kena ayak tu tak mana pada zahir badannya, yakni pada anggota badan yang zahir. Zahir pada bab mandi lah. Daripada zahir bab puasa lain. Bab ni dia istilah tak sama. Contoh lah dalam bab kita mandi. Mandi wajib ni wajib kita mengenalkan anggota zahir. Anggota zahir kita ambil itibar hidung. Hidung ni zahir sini lah. Ini nama zahir. Dalam ni bukan zahir, ini batin. Walaupun duk nampak.
Kan? Batin lah. Tak basuh tak apa. Tapi sunat lah basuh. Bagi sempurna ni kan. Tapi bab puasa. Sini. Zahir ke ni. Dia sampai khusyum ni. Orang ni kan. Khusyum. Sini baru batin. Korek aku tu. Tak apa ni. Dalam. Dulu lepas muhung. Korek tak hidung batin puasa. Gatal hidung sekali kan. Dalam hilang. Ngaji-ngaji celakui tu dah. Muhung aku kan. Tak hidung berkeping kita kan. Biar dulu kan. Budak-budak dulu duduk kena muhung tu. Aduh, ngaji-ngaji tengok celakui tu dah ni. Dia muhung. Tak telinga ni, yang telinga pun dia naik suling. Duk lagu tu. Habis tak tahu nak buat. Nak korek tak apa ni kan. Padahal tu dah lama. Kalau kita tengok lubang ni, tengok tang mana nampak, lagi mana duk nampak tu nama zahir. Masuk lepas pada tu baru batal puasa. Tapi kalau mandi, dalam lah ni. Dia kuat tekak ni lah. Tu zahir ni. Nisbah bagi mandi. Lain. Lukis. Atau selama ada air itu mengalir atas zahir badannya. Mak mengalir ni pun kena faham. Dia ada ghuslun saqif, ada ghuslun saqil. Ini orang tak faham. Kan? Buah ayak tadi kita alir ke ayak tak sah. Pasal apa? Tak mengalir amal. Ngaji takrif mana? Ui. Muhung orang. Kan? Dia basuhan yang paling afdal dia panggil basuhan khafif. Yang supi-supi semua buat gitu. Satu basuhan, satu cebok kan. Tangan satu ni. Ada ayak sana. Ini paling afdal sekali. Bagi ulama kata kalau lebih pada ni kita basuh ayak yang sabil haram. Pati tengok Ustaz Dami ambil sebenarnya. Mana? Kita tak ada. Tak puas hati lagi. Tolong lu kalau kan. Ghuslun saqil ni. Ghuslun saqil ni basuhan yang berat. Mana basuhan tu banyak lebih pada tu. Dari lagi dia panggil ghuslun khafif. Nak tengok dalam syarah Syama'il dah. Nak tengok detail sikit. Tengok dalam kitab ni. Syarah Safinatun Najah. Nama apa? Kashifatus Sajah. Nawawi Bentannya. Dalam tu ada dia sebut. Sebutkan abang nak suruh lepas beli. Kan? Lepas tak beli. Tu maksud dia tu. Tu dia kata selama ada air itu mengalir. Kalau tak nampak ayak tu dia panggil lembab. Lagi nampak ayak tu mengalir tu. Bukan mengalir juri gitu. Haji mana, pokok mana kata gitu. Tapi tak mau sebut dah sebelah. Lagi lepas marah kat saya kan. Fikah. Orang kena faham. Bukan baca tengok pediah tobik orang. Ngaji. Istilah nak faham masalah. Kan marah masalah hukum, kan masalah kat dia dak. Kena faham, tak kena murad. Tu alirkan ayak. Selagi mana ayak tu tak terpisah. Niat tak nak tak apa, masa kena tak niat tak apa. Mai patah balik baru niat. Tak apa. Jadi selama ayak tu mengalir. Dengan ayak turun habis baru nak niat tak pakai. Kena basuh pula. Maksud dah. Kena basuh. Basuhan tu niat yang menyertai basuhan. Baru terpakai basuhan tu. Tetapi wajib ulang basuh tempat yang kena air sebelum adanya. Tu saya kata patah balik tu. Kan? Tak mana tahu tak niat. Dan sunat berlafaz niat. Kata apa yang terbuku dalam perut tu. Sebab dalam syair kata innal kalama la fil fuad. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala ju'ila al-lisan. Ya? Ayat dalam lisan Arab. Ini lisan Arab. Kita luruh. Baik tu lisan Arab. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisan. Tak ingat. Alaihi dalila.
innama ju'ila lisani alaihi dalila. Kalam yang sebenar, kalam duduk dalam perut. Ju'ila lisanu alaihi dalila. Lidah ni menterjemah apa yang terbuku di dalam perut. Berlapas kata balik apa yang kita duk sedap, apa yang kita nak buat tu panggil lapas niat. Ini pun nak cerita panjang ni biar pi ya. Cerita panjang ni bab ni. Bab lapas niat ni cerita banyak. Dengan perkataan seperti yang diniat itu, apa yang kita sedap, apa yang kita mau tuju, yang kita sedap nak buat tu. Niat. Niat ni ada 7 benda bersangkut dengan dia. Tu cerita panjang. Haqiqatun hukmun mahal wa zaman kafiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ada 7 benda. Tu nak cerita panjang. Niat ni. Haqiqatun hukmun mahal wa zaman kafiyatun syartun wa maqsudun hasan. Syair nak syair sikit ni, malam syair ni. Niat tu lebih apa? Jadi aku sebelah. Dan keduanya fardu mandi itu meratakan mengalir air atas zahir sekalian badannya. Kena sampaikan air seluruh anggota yang zahir. Itu dia ambil kira lah. Bab kubul dan juga dubur. Ni boleh cerita bab ayat mutlak lah apa ni. So ayat mutlak lepas lah. Belum lagi lepas tu. Tu cerita banyak ni tak ni baca aku ni bila nak habis. Apa nak pergi tempat free? Tapi kedua tak. Tengok. Saya ngaji dulu sulam 4 term. Apa? Minggu kali. Berak. Habis. Tak tu. Saya beli ayam kan. Jelas sound ni.